Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita bagi Geografi Tingkatan 3 bab 4. Baik, untuk video hari ini kita akan fokus kepada kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, kita lihat apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi ni. Pentingnya kita menjaga alam sekitar, terutamanya tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar ni. Kerana setiap daripada tumbuh-tumbuhan yang ada dalam dunia ni, dalam negara kita ni, setiap hidupan liar, dia ada peranan dia yang tersendiri. Baik, pelajar-pelajar boleh buka buku teks online, okey, boleh rujuk pada buku teks online, okey. Hari ni, okey, itu dia kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan kat negara kita ni memberi banyak manfaat. Bukan saja kepada diri kita tetapi juga kepada alam sekitar. Alam sekitar ni merujuk kepada makhluk lain lah. Tumbuh-tumbuhan ni dengan hidupan lain ni saling berinteraksi, saling memerlukan antara satu sama lain tanpa kita sedari, tanpa kita perasan sebenarnya. Baik, di sini ada beberapa kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dalam buku teks ini dia menyeraikan ada 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang pertama sebagai sumber perubatan, yang kedua sebagai habitat. Habitat ni iaitu tempat tinggal lah. Yang ketiga sebagai sumber bahan mentah, keseimbangan ekosistem, dan juga yang terakhir kepentingannya adalah sebagai kawasan tadahan hujan. Okey, apa yang dimaksudkan kawasan tadahan hujan? Baik, kita akan tengok satu per satu insya-Allah. Okey. Ini dia. Ini aktiviti lah. Itu tak payah nanti kalau bersemuka nanti kita cuba buat aktiviti. Okey. Ini adalah antara kepentingan dia. Baik, yang pertama di sini dinyatakan sebagai kawasan tadahan hujan. Itu yang pertama, maksudnya yang paling penting. Yang paling penting tumbuh-tumbuhan kawasan hutan yang ada di Malaysia ni, hutan hujan tropika ke, hutan hujan khatulistiwa ke, hutan pantai ke, hutan gunung ke, hutan paya ke, dia berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan. Iaitu kawasan hutan ni, pokok di kawasan hutan ni dia bertindak sebagai span berongga. Yang menyerap air serta mengalirkannya ke dalam sungai, empangan kolam ataupun tasik. Terutamanya di kawasan tanah tinggi, dia penting sebagai kawasan tadahan hujan. Sebab apa kita tahu bahawa hujan ni kebanyakannya turun di kawasan hulu ataupun di kawasan tanah tinggi. Jadi dengan adanya pokok di kawasan tanah tinggi ni, dia bertindak seperti span ataupun dia penapis. Dia ejen yang pertama sampai dulu. Maksudnya hujan yang turun tu dia akan kena kepada pokok-pokok, kepada tumbuh-tumbuhan ni. Jadi apabila dia kena pada tumbuh-tumbuhan, dia turun pada pokok dan tumbuhan ni dia bertindak sebagai span berongga. Dia akan menapis. So air hujan tu dia akan lalu dekat daun, dekat dahan, dekat ranting, lepas tu dia mengalir pula pergi ke tanah di kawasan hutan, lepas tu dia mengalir masuk ke dalam. Ada yang masuk dalam tanah, ada yang pergi ke kawasan sungai-sungai. Jadi apabila dia mengalir tu secara tidak langsung, pokok, daun, batang dia, dahan dia bertindak sebagai penapis. Dia menapis air hujan tu. Ini contoh adalah kawasan Taman Negeri Royal Belum di Perak. Kawasan hutan ni, boleh nampak ni. Air yang diserap ke dalam tanah ditapis secara semula jadi pula oleh tanah tu. Kita tahu bahawa tanah ni ada banyak lapisan-lapisan dia. Jadi batu-batuan dalam tanah itu bertindak sebagai span ataupun sebagai penapis semula jadi, yang akan menapis air itu sebelum air itu masuk bawah tanah ataupun pergi balik keluar di kawasan sungai ataupun tasik dan sebagainya. Antara contoh lokasi kawasan tadahan hujan di dalam negara kita ni seperti Banjaran Kapuas Hulu di Sarawak, Taman Negeri Royal Belum di Perak. Kalau macam negeri kita Terengganu ni, di kawasan Tasik Kenyir itu sendiri. Sebab itu kawasan hutan ni kebanyakannya juga diwartakan atau digezetkan sebagai kawasan hutan simpan. Maknanya orang tak boleh nak masuk lah, tak boleh nak teroka, supaya nak menjaga pokok-pokok ni, tumbuh-tumbuhan ni biar sentiasa ada.
Sebab tu kalau kita tengok sekarang juga negeri Selangor terutamanya kerap berlaku krisis air, tak ada air. Sebab kalau kita perasan di negeri Selangor, kawasan hutan semakin berkurangan. Telah diterokai, telah ditebang untuk tujuan pembangunan. Sedangkan kawasan ini penting untuk menadah air hujan, membekalkan air bersih kepada kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat bahawa kawasan hutan ini ia juga penting untuk keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem ni adalah satu orang kata macam organisasi ataupun satu rangkaian yang saling berhubung antara satu sama lain. Di dalam ekosistem tu ada pokok, ada haiwan, ada makhluk-makhluk lain yang secara tidak langsung mereka tu berinteraksi. Mereka bertindak balas antara satu sama lain, saling memerlukan antara satu sama lain. Baik, konsep ekosistem ni dia adalah saling kebergantungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Apa pula komponen biotik ni? Apa pula komponen abiotik ni? Okey, ini dua istilah di dalam sains kita boleh jumpa, dalam geografi pun kita boleh jumpa. Baik, yang pertama, biotik. Biotik ni bahasa daripada bio. Boleh sebut bio, dia berasaskan benda hidup. So biotik merangkumi benda-benda yang hidup. Apa benda yang hidup? Pokok itu sendiri, tumbuhan itu sendiri hidup. Sebab tu dia membesar. Kan? Okey. Haiwan itu, dia pun hidup. Dia bergerak, dia membesar. Dan abiotik pula merujuk kepada benda yang tidak hidup. Okay, contoh macam batu, macam tanah. Ni bawah ni dia nyatakan bahawa biotik meliputi organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Manakala abiotik mengandungi persekitaran fizikal seperti bentuk muka bumi, batuan, tanah, air, udara, sumber tenaga. Itu abiotik. Okay, dia dah jelaskan kat sini. Okay, boleh faham. So, ingat dua istilah penting ni, biotik, abiotik dan juga ekosistem itu sendiri. Okay. Seterusnya, kawasan hutan merupakan satu ekosistem dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik utama. So, dia kandungan hidupan yang utama tumbuh-tumbuhan tu. Sebab apa tumbuh-tumbuhan ni? Dia berinteraksi secara tidak langsung antara komponen biotik dan abiotik bagi mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Sebagai contoh, kita tahu bahawa tumbuh-tumbuhan ini, dia hidup, dia membekalkan oksigen yang mana digunakan oleh manusia, oleh hidupan untuk bernafas. Dan tumbuh-tumbuhan ni juga ada di dalam hutan. Ini tumbuh-tumbuhan yang membekalkan makanan. Dia membekalkan makanan kepada haiwan-haiwan. Nampak itu dia katakan interaksi dia. Sebab itu pentingnya hutan ini sebagai keseimbangan ekosistem. Kalau kita ganggu hutan, tak seimbang. Hidupan liar dia dah tak ada sumber makanan dah. Tak ada sumber nak melindung juga. Sama juga macam haiwan juga memerlukan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan haiwan. Macam mana apabila tumbuhan ni dia menghasilkan makanan, dimakan oleh haiwan. So haiwan apa dia makan? Dicernakan, dia akan meninggalkan tinja ataupun najis. Najis dan juga tinja haiwan ini secara tidak langsung sebenarnya menjadi sumber makanan balik kepada tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan. Takkan kita pergi masuk dalam hutan pergi baja tu, ini letih pula besar kan. Jadi hidupan liar yang ada di dalam itu dia bertindak sebagai membekalkan makanan pula kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi najis-najis itu akan terurai. Ataupun makan daun-daun tu, ataupun monyet bergayut atas dahan pokok. So daun-daun yang dah rata-rata yang dah rapuh, daun-daun yang dah nak layu tu akan jatuh gugur. Bila jatuh gugur, dia terurai, dia bereput, dia menjadi makanan pula kepada tanah dan juga kepada tumbuhan itu sendiri. So di situ nampakkan berlakunya keseimbangan ekosistem, saling kaitan antara sumber biotik dan juga abiotik di dalam hutan itu. Okey, antara contoh lokasi Taman Negara Bakor di Sarawak dan juga Taman Negara Pahang. Okey, sini dijadikan ekosistem ni berinteraksi saling kebergantungan antara biotik dan abiotik dalam alam sekitar. Baik, seterusnya, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi ni? Okey, di situ nyatakan bahawa sumber perubatan. Bahawa kita tahu hutan kita ni antara hutan yang tertua di dunia, yang mempunyai pelbagai spesies hidupan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi apabila ada pelbagai tumbuh-tumbuhan dalam tu, pelbagai spesies-spesies yang kadang baru hidup, kat situ juga adanya sumber perubatan. Yang mana ada tumbuh-tumbuhan ni, kalau dibuat kajian secara saintifik, secara lebih mendalam,
dia memberikan khasiat untuk menghasilkan ataupun menjadi ubat kepada penyakit-penyakit yang tertentu. Sebab itu tumbuhan yang terdapat dalam hutan ni kebanyakannya boleh digunakan untuk bidang perubatan. Sebab tu kadang-kadang orang daripada luar negara datang ke dalam negara kita, masuk ke dalam hutan dengan kita sebulan 2 bulan buat kajian, melihat tumbuh-tumbuhan haiwan, buat kajian, buat research untuk mendapatkan manfaat ataupun khasiat yang ada di dalam hutan dalam negara kita ni. Contoh di situ akar, kulit, daun, ranting, buah, semua daripada bahagian sisi semua ni boleh dijadikan ubat sebab dia ada khasiat dia. Contoh dalam ni kita boleh lihat, ini adalah antara contoh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan yang dulunya hidup secara liar dalam hutan yang menjadi ubat. Yang digunakan sebagai sumber perubatan. Cumanya beza sekarang ni tumbuh-tumbuhan ni telah ditanam secara komersial. Sebab kita tahu manfaat dia. Antaranya adalah tongkat ali. Dulu susah nak cari tongkat ali masuk dalam hutan, hanya orang tertentu sahaja kenal. Sekarang ni dah mudah sebab bila orang dah masuk hutan, dah tahu manfaat dia, orang keluarkan, orang tanam secara komersial. Akar dia tu, bahagian akar tongkat ali tu, semua orang tahu digunakan untuk mendapatkan tenaga. Kalau macam orang dulu tu, dia minum rebusan air tongkat ali ni, lah penat, letih bekerja kat ladang, kat kebun, dia minum sikit. Sebelum minum, dia rasa bertenaga. Rasa ada tenaga. Seterusnya ni, tumbuhan sembung. Apa tu tumbuhan sembung? Boleh tengoklah, boleh search dalam internet. Tanyalah Mr. Google, type sembung. Pokok sembung, dia akan keluar. Pokok sembung ni macam daun, akar dan bunganya juga digunakan untuk perubatan. Senduduk, ni daun, pucuk dan akar. Pegaga, ni pokok pegaga ni. Biasa orang-orang dalam pantang makanan ni pegaga dia. Keseluruhan pokok pegaga ni, dia ada khasiat dia yang tersendiri. Keremek, ini antara contoh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan kita yang digunakan secara komersial untuk buat ubat. Dan banyak lagi lah. Antaranya banyak lagi tumbuhan. Contoh macam periuk kera. Orang zaman dulu gunakan periuk kera ni untuk mengubati demam. Kalau nak demam guna periuk kera. Dan banyak lagi dalam tu. Baik, yang seterusnya, kepentingan seterusnya sudah pastilah apabila ianya adalah ekosistem, adanya sumber-sumber biotik di dalam hutan itu, secara tak langsung dia juga adalah menjadikan habitat kepada hidupan liar. Bertindak sebagai habitat kepada pelbagai spesies. Sama ada hidupan liar ataupun tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Sebab tu hutan kat Malaysia ni dia menjadi perlindungan dan juga sumber makanan bagi hidupan liar. Banyak hidupan memilih untuk tinggal di kawasan hutan sebab lebih selamat lah. Kalau tinggal dekat kawasan bandar tak selamat dia. Nak duduk kat mana? Kan? Boleh tengok sini. So memilih tempat tinggal berlainan untuk keselamatan, keperluan sumber makanan dan juga kesesuaian diri dia. Sebagai contoh gambar ni, kita nampak ini burung tempua lah. Kan? Dia buat sarang dia macam tu. Macam kita pun orang masuk dalam hutan, ambil pula sarang burung ni, letak pula kat rumah. Buat apa? Buat hiasan. Macam mana? Ada kegunaan juga rupanya bila dah tak guna. Dan sekiranya tumbuh-tumbuhan ini tak dijaga dengan baik, sekiranya banyak kawasan hutan yang telah diteroka, secara tidak langsung dia akan memusnahkan habitat tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Dan apabila tumbuh-tumbuhan tu habitat dah tak ada, so haiwan-haiwan yang bergantung kepada hutan juga akan terjejas. Dia akan kehilangan sumber makanan dia. Sebab tu sekarang ni dah banyak boleh jumpa berlakunya pertumbungan di antara hidupan liar dan juga manusia. Sebab apa? Manusia telah kacau tempat dia. Antara contoh lokasi yang ada di Malaysia adalah seperti yang nyatakan dalam buku teks ini adalah Taman Negara Endau Rompin. Sepadan antara Pahang itu dan juga di Lembah Danum di Sabah. Dan banyak lagi lah. Boleh pendek kata, semua kawasan hutan yang ada kat dalam negara ini bertindak sebagai habitat. Ini contoh yang spesifik yang diberikan. Ini menjadikan apa itu habitat. Habitat tu adalah tempat hidup, tempat tinggal lah, paling mudah. Seterusnya, sebagai sumber bahan mentah. Hutan ini juga penting sebagai bahan mentah untuk membekalkan industri kayu balak dalam industri membuat perabot. So kita tak nafikan juga kepentingan hutan ni. Tapi seperti cikgu sebut tadi, kita meneroka secara terancang dan juga secara sistematik agar kepentingan-kepentingan yang lain tadi tidak terjejas, insya-Allah. Contoh buluh dan rotan daripada dulu lagi lah telah digunakan dalam industri pembuatan kraft tangan dan juga perabot. Tu semua orang tahu dah.
Okey, mungkin orang tak tahu pula kayu bakau sebagai contoh digunakan di dalam industri pembuatan ataupun pembinaan. Juga digunakan sebagai bahan api. Kayu bakau digunakan sebagai api. Bahan api untuk apa? Contoh bahan api untuk memasak lah. Contoh yang kita gunakan untuk barbecue tu asal dia adalah daripada pokok bakau. Arang kayu tu. Pokok bakau diambil, diproses, dipanaskan dalam suhu yang cukup tinggi tapi dia tak terbakar, dia jadi hitam lentung macam tu dan dijual sebagai arang kayu untuk tujuan memasak lah. Dan selain itu juga kayu bakau ni kita tahu bahawa dia adalah antara struktur kayu yang kuat, yang kukuh. Jadi ada juga jenis kayu bakau yang digunakan dalam pembinaan, iaitu sebagai cerucuk untuk tapak pembinaan. Sebab apa kita tahu? Sebab pokok bakau ni dia kuat, dia kukuh dan juga tahan air. Itu yang penting. Okey, dan hutan Malaysia ni punya bagai lagi lah contoh pokok yang sesuai untuk pembalakan. Sebagai kita tahu pokok cengal, meranti, balau, keruing. Okey, dan semua-semua ni dieksport ke luar negara. Okey, dieksport ke luar negara. Dapatlah semua pendapatan kepada penduduk dan juga kepada negara. Okey, contoh antara kayu negara yang kita import kayu balak kita ni, contoh dekat India, Indonesia, kita juga import di Vietnam, di Jepun, China dan juga beberapa negara yang lain, yang mana kat negara tu tak ada pokok jenis macam ni. Jadi kita boleh jual kat mereka. So, menjadi sumber bahan mentah macam ni. Banyak gambar ni kan. Banyak hasil kerah daripada rotan. Okey, ini juga bawah ni kayu balak yang diproses dijadikan kayu lapis ada. Okey, macam-macam lah. Okey. Baik, di sini dinyatakan bahawa SMS, Selective Management System, yang terkandung dalam amalan pengurusan hutan secara mampan. Sebab tu kita juga ada agensi yang menguruskan hutan ni agar diurus secara baik. Okey, melalui teknik ini hanya pokok balak yang matang dan sesuai saja ditebang. Supaya orang ni tak tebang semua pokok. Tebang semua pokok, so pokok yang muda tu mungkin tak digunakan lagi, mungkin tak berpotensi lagi, rugilah. Okey, ini namakan pengurusan hutan secara mapan. Apa tu mapan? Mapan ni adalah satu kaedah mampu kita meneroka, kita mengeksploitasi suatu benda tapi dalam masa yang sama kita masih mengekalkan lagi dia punya ciri-ciri untuk dia mampu berkembang pada masa akan datang. Tapi tengok goal lagi lah, mampu mengekalkan pencapaian atau prestasi yang baik. Bukan ekonomi pembangunan. Contoh macam tadi lah, kita tebang pokok, kita pilih pokok yang terpilih sahaja. Lepas tu kita kena pasti pula, okey kat sebelah sini ada pokok lain, So, bila pokok tu nak tumbang, kita biar dia tumbang ke arah pokok yang tak ada fungsi. Yang pokok yang mahal ni kita simpan. Faham Okey, insya-Allah. Baik, itu antara kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di dalam negara kita ni. Baik. Okey, seterusnya, ni kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So, baik, ini kita akan lihat pada kelas yang seterusnya. InsyaAllah nanti kita akan pergi pada kelas yang seterusnya. Hari ini cukup sekadar kita mengetahui apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang ada dalam negara kita ni. Okey, diharapkan pelajar bolehlah memahami sedikit apa yang cuba disampaikan. Yang penting di sini kita perlu untuk meneroka ataupun menggunakan semua-semua dalam hutan, tetapi dalam masa yang sama kita menguruskan ataupun kita menggunakan hutan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang terancang dan juga dengan sistematik, supaya kepentingan dia yang lain tidak akan terjejas. Sebab apabila kepentingan dia terjejas, dia dah mengganggu sedikit, dia akan beri kesan tidak lain tidak bukan kepada diri kita sendiri. Selain pada alam sekitar, pada diri kita. Sebab kita tinggal hidup dengan alam sekitar. Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.